إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepadanya. Yang mana kita dapat bersama lagi dalam bulan Ramadan pada hari ini, hari yang kelima. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengada padanya itqu minan nar, kebebasan hamba dia daripada api neraka, yang mana kebebasan ini berlakunya setiap malam Allah Taala bebas hamba dia daripada api neraka. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tak pilih bulan mana-mana yang ada di sisinya 12 bulan, melainkan bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Kalau kita pergi baca dan juga tadabbur isi-isi ataupun ayat-ayat yang Allah Ta'ala kecek mengenai dengan siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, dan juga ayat selepas daripada tu ayyaman ma'dudat, dan juga ayat yang ketiga syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran, dan juga ayat yang keempatnya iaitu wa idza sa'alaka ibadi, dan juga yang kelimanya. Semua 5 ayat itu kita panggil kata kumpulan ayat yang Allah Ta'ala kecek mengenai dengan puasa. Tetapi ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala firman kata syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Taala mensifatkan bulan Ramadan. Allah Taala tak sebut kata syahrul ramadan, syahrul siyam, tetapi Allah Taala sebut pada awal kutiba alaikumus siyam. Dalam ayat yang pertama tidak ada kalimah Ramadan. Tetapi apabila sampai kepada ayat yang ketiga syahrul ramadan, sebut nama Ramadan, sifatkan nama Ramadan itu dengan unzila fihil Quran, menurunkan Al-Quran. Dengan sebab itu bulan ini adalah bulan yang Allah Ta'ala bui 2 konflik. Satunya adalah bulan yang Allah Ta'ala memfardukan puasa, dan juga yang keduanya adalah bulan yang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, yang kita telah tahu kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pilih bulan yang paling baik sekali Ramadan, dan juga pilih malam yang baik sekali iaitu malam Lailatul Qadar. Dan juga pilih Nabi yang paling baik sekali untuk Nabi itu baca kepada umat yang paling baik sekali, iaitu kita umat Islam.
Bahkan sebelum daripada tu lagi Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat Jibril sebagai malaikat yang baik sekali, yang afdal sekali untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita diulang kaji hadirin yang dikasihi sekalian, Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang Allah Taala turun pada malam Lailatul Qadar, sebuah Al-Quran turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Baitul Izz, pada malam Lailatul Qadar kepada Baitul Izzah dulu. Dan juga selepas daripada tunya Al-Quran turun menurut hikam peristiwa sehingga gunanya masa 23 tahun habisnya Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran yang Allah Taala turun pada malam Lailatul Qadar itu, dia turun sebelum Allah Taala nak fardu puasa lagi. Turun belum Allah Taala nak fardu puasa lagi. Kerana Al-Quran yang turun kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar itu tu sebelum dilatih jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Makna kata sebelum belum Nabi nak hijrah lagi. Tetapi puasa kutiba alaikumus siyam, Allah Taala fardu pada tahun yang kedua selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah sampai kepada Madinah Al-Munawwarah. Makna kata ayat kumpulan sama, 5 ayat kecek mengenai dengan puasa, kecek mengenai dengan Al-Quran. Tetapi kalaulah kita tanya kata puasa dengan Quran ni hokna mari dulu, Al-Quran mari dulu. Habis tu amat rugilah kalaulah hari ni kita apabila masuk bulan Ramadan kita puasa saja. Kita faham kata hari yang kita cung wela kelaruan yang kita puasa 12 jam ni puasa saja. Quran tak kena baca, ataupun kalaulah puasa dah pun nak tidur pun boleh, nak main ke lain boleh, Quran tak kena pada pun tak ada gapo. Ini adalah benda yang salah, yang kita fikir adalah benda yang salah. Kerana Al-Quran dan juga puasa adalah benda yang yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran selepas daripada ayat-ayat puasa ataupun fardu puasa. Jikalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata pada hari kiamat, dua perkara yang akan kecek di depan Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat daripada Allah taala untuk beri syafaat kepada hamba Allah taala. Satunya as-siyam, yang keduanya Al-Quran. Satunya puasa yang akan kecek. Puasa yang kita puasa pada hari ini tak boleh kecek. Tapi pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala puasa boleh kecek. Dia akan minta di depan Allah Ta'ala kata, ya Allah, mana'tuhu mana'tuhu at-ta'am bin nahar. Aku telah at-ta'am wa syahawat bin nahar. Aku telah menahan mereka daripada makanan dan juga syahwat pada waktu siang hari. Pada dunia dulu mereka puasa kerana aku. Maka hari ini fasyafi'ni fihi, boleh tak nak ikut syafaat kepada dia? Kerana hamba sore ni dia banyak puasa. Bukan hanya puasa bulan Ramadan sahaja. Al-Quran sama juga kecek di depan Allah Ta'ala. Pak segi yang duduk dalam kocek kita, duduk dalam sejik, duduk sebing dalam rumah kita. Yang mana pada hari ini Quran itu tak boleh kecek. Muncul cakap roh Quran pada dunia ini tak boleh kecek. Kalaulah Al-Quran boleh kecek, Allahu Akbar, tak tahu banyak mana kita akan kena ngepek daripada Quran. Quran akan ngepek kepada kita, Muhammad, buat apa mudah baca aku langsung, buat apa mudah tepah aku langsung, buat apa mudah mempelajari aku langsung. Tapi pada hari akhirat nanti Al-Quran boleh kecek. Ya Rabbi, Tuhan aku, mana'tuhun naum bil-lail. Pada dunia dulu aku larang fak dia tak sedia tidur pada waktu malam. Untuk fak dia ni duduk dengan aku, duduk baca aku, duduk dengar aku, duduk mempelajari isi daripada aku. Pada hari ni fasyafi'ni fihi, boleh tak nak wiku ni beri syafaat kepada dia. Quran boleh beri syafaat kepada kita pada hari akhirat. Habis itu Nabi SAW sabda kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sekalian umatku, bacalah Quran banyak, bacalah Quran banyak.
Kerana pada hari akhirat nanti Quran ini akan mari jadi syafaat kepada tua yang baca dia. Kita yang baca dia, Quran akan beri syafaat. Syafaat iaitu Quran akan tolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari akhirat nanti kita akan dapat syafaat banyak. Banyak syafaat yang ada pada hari akhirat. Syafaat daripada Nabi, syafaat daripada amalan yang tidak ada bersyirik kepada Allah Ta'ala. Tapi benar itu belum kita tentu kita nak dapat boleh kedok daripada syafaat Nabi SAW. Apa kita tak membacakan Al-Quran pada dunia ni banyak dulu sehingga kita yakin kata pada hari akhirat kita boleh cerak syafaat daripada Al-Quran. Duduk dengan Quran, baca dengan Quran, selok dengan Quran, pedih mata dengan Quran. Ganti daripada pedih mata duduk dengan kerosak. Boleh kedok. Sehingga akhir sekali rasa kata Quran ni lekat dengan kita. Kita lekat dengan Quran. Dan juga boleh jadi apabila kita lekat dengan Quran, akhir hayat sekali Allah Ta'ala akan ambil nyawa kita dengan hal keadaan kita duk baca-baca Quran. Apabila Allah Ta'ala ambil nyawa kita, kita mati dengan hal keadaan duk baca Quran, siap nyata pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkit kita bersama dengan Quran. Apabila kita bangkit bersama Quran, cerak dan juga yakin kata Al-Quran akan beri syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Tetapi hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, dunia ini nak belah mana kita boleh hidup dengan Al-Quran. Al-Quran pada hari ini apabila kita nak dibaca dia, bila kita nak baca dia, apabila ada mati baru nak baca, apabila ada ngantuk baru nak baca, apabila ada majlis baru nak baca, untuk nak ambil barakah daripada Al-Quran. Betul. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut kata kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Barakah Quran. Tapi hari ini kita baca Quran dengan munasabah, dengan orang panggil masa yang kita nak baca saja ya. Tetapi pada hari ini banyak mana yang kita baca Quran dengan sebab hati kita kasih kepada Al-Quran. Banyak mana kita duduk dengan Quran pada hari ini kita rasa kata kita sedap, tenang, tak boleh nak wuti daripada membacakan Al-Quran. Dan juga yang paling penting sekali, banyak mana hari ini yang Al-Quran telah masuk dalam tubuh kita. Hari ini apabila datangnya bulan Ramadan, pakat duk tanya sahaja kata banyak mana dah baca Al-Quran, berapa juzuk dah baca Al-Quran. Tak ada salah. Baca banyak boleh pahala banyak, tak ada salah. Tapi maqasid ataupun tujuan asasi yang Allah Ta'ala hatta Quran ataupun turunkan Al-Quran bukan hanya baca sahaja, bukan hanya mengapa sahaja, tetapi tujuan asasinya liyadabbaru ayatih, untuk kita boleh kaji faham isi dia sehingga kita boleh manfaat daripada Al-Quran. Kita apabila orang mati kita baru nak baca Quran. Apabila kita kriak kita duka cita ataupun setengah orang duka cita bagi pada hari ini tak ada klik kepada Quran lagi. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Hei Muhammad, aku tidak turunkan Al-Quran kepadamu ni untuk wimu duka cita, rasa berat, rasa khatamah duka cita. Dak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Bahkan Quran ini adalah satu peringatan yang akan beri kepada sesiapa pun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita tanya kata hari ini apa kita baca Quran banyak dah, kita rasa duka cita lagi. Kena kita baca Quran dah. Orang panggil atau wutai kita yang banyak, anak kita yang tak jujur, kita baca Quran, kreat baca Quran banyak, tapi apa khatamah duka cita wasa tak segar sikit habuk. Boleh jadi kita baca sahaja tapi kurangnya kita dapat manfaat daripada Al-Quran. Habis itu orang yang paling gembira sekali, orang yang paling mikhamsuk sekali adalah orang yang dapat manfaat daripada Al-Quran banyak sekali daripada ayat ini. Bukan orang yang baca Quran banyak sekali dah. Bukan orang yang baca Quran banyak sekali dah, tapi yakin kata orang yang dia gembira ataupun orang yang dia mikhamsuk sekali, orang yang dia mikhamtuk, iaitu orang yang faham Quran, ambil amal dengan Quran, boleh manfaat ataupun faedah daripada Al-Quran. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu kita nak tanya kata hari ini bukan hanya tanya sahaja kita baca apa juzuk daripada bulan Ramadan. Setiap Ramadan datang kepada kita, kita hanya tanya saja berapa juzuk dah kita baca Quran, berapa kali dah khatam. Comel benda tu tak salah.
Tapi tanya kata banyak mana roh Ramadan telah datang tu, banyak mana Al-Quran telah masuk dalam tubuh kita. Kita telah amal dengan Quran banyak mana. Akhlak kita yang ambil daripada Quran banyak mana akhlak yang kita ambil daripada Quran. Hari ini kita kena bina. Kita kena bina cenderung mai ataupun orang baru ataupun akhlak pemuda kita ni, itu orang yang akhlak mengikut ataupun menurut Al-Quran. Seperti mana Nabi SAW. Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi Al-Quran. Iqra' wartaki. Iqra' wartaki. Nabi SAW kata bacalah. Dan juga akan peringkatmu pada hari kiamat nanti akan naik tinggi. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha fid dunya. Peringkat kita pada hari akhirat nanti nak tinggi, kau nak renah ni duduk di bilangan ayat Quran ataupun Quran yang kita baca pada dunia ni. Habis tu ahlullah. Orang yang jadi ahli Allah Subhanahu wa taala bukan hanya orang baca saja, bukan orang yang menghafal saja. Tapi orang yang jadi ahlullah ataupun ahlul Quran adalah orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami isi-isi Al-Quran dan juga orang yang beramal dengan isi Al-Quran yang dia dapat itu. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatu. Ya Allah, utuhlah kami ini daripada ahli Quran. Ahli Quran yang mana dia adalah ahli Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada dunia ini kita sama-sama pakat cari jalan belah mana kita hidup bersama dengan Al-Quran banyak sekali. Bukan hanya semasa kita duka cita saja, tapi setiap masa kita gembira, kita rasa nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendekati Al-Quran. Insya-Allah man 'asha 'ala syai'in ba'athahu Allah alaihi yaumil qiyamah. Nabi SAW kata sesiapa yang hidup dalam dunia ni hidup dengan benar gapo pada hari kiamat, dia akan bangkit bersama dengan benar itulah. Kalaulah dia bangkit bersama, dia hidup dalam dunia ni bersama dengan Al-Quran, dia akan mati bersama dengan Quran dan juga pada hari kiamat akan bangkit bersama dengan Quran. Apabila bangkit bersama dengan Al-Quran, tak syaklah Al-Quran akan mengadu kepada Allah Ta'ala, kata fasyafi'ni fihi, wilah aku boleh syafaat kepada demo ni ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, sebenarnya hidup kita dalam dunia ini, nak melia ke tak melia itu tu duduk di Al-Quran. Hidup kita nak melia ke tak melia dalam dunia ini adalah daripada Al-Quran. Nabi SAW bersabda kata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan angkat darajat dunia ni, Allah Ta'ala akan angkat darajat tinggi dengan sebab Al-Quran. Sama juga satu kumpulan lagi, Allah Ta'ala akan merendahkan dia, menghinakan dia dengan sebab Al-Quran juga. Kalaulah kita bersama dengan Quran, hidup bersama dengan Quran, hidup pada waktu pagi, mula hari yang baru dengan Al-Quran, masuk waktu malam, mula maghrib, waktu malam baru waktu malam dengan Al-Quran. 24 jam seolah kata kita duduk bersama dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala akan akan angkat darajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini dan juga di akhirat nanti. Tetapi orang yang paling belakang kepada Al-Quran, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, hijrah daripada Quran, tepuh dengan Quran hanya setahun sekali pada bulan Ramadan sahaja. Bulan lain sebelah bulan ni tepuh hati tak tepuh hati, ataupun tak tepuh langsung. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sia kita, takut kita Allah Subhanahu wa taala merendahkan hidup kita.
Habis tu kadang-kadang kita rasa renah, kerja pun kurang mana, anak pun kurang juh mana, keluarga pun kurang bahagia mana. Dengan sebab kita tidak hidupkan keluarga kita dengan Al-Quran. Suara yang membacakan Al-Quran di dalam keluarga tidak ada. Tidak ada suara Quran. Sama ada daripada orang yang jadi bapa sendiri, orang yang jadi ibu sendiri tidak membacakan Al-Quran di dalam rumah dia. Nabi SAW kata, rumah yang adanya zikir kepada Allah Ta'ala dengan rumah yang tidak ada zikir Allah Ta'ala tu, seolah kata rumah yang hidup dengan rumah yang mapuh. Rumah yang orang panggil ram, tidak ada redup dah. Zikir yang paling baik sekali iaitu membacakan kalam Allah, iaitu Al-Quran. Habis itu pakar-pakar kita bina keluarga kita, rumah kita, wisara penuh dengan Al-Quran. Kalaulah tak ada nak baca apa, buka surah Quran, buka suratul Baqarah, buka dalam YouTube, buka dalam terusan. Satunya boleh hamak syaitan, yang keduanya anak-anak kita boleh dengar suara Al-Quran, boleh cinta kepada Al-Quran, duk didik dengan suara Quran, besar-besar mereka akan cinta kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن خير أسقامنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.